Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tajuk kita hari ini wasiat. Okey, bab 3 bidang hadis hukum. Okey, kita tengok hasil pembelajaran. Yang pertama, kita dapat tahu tuntutan hukum berdasarkan hadis. Yang kedua, menyatakan pengertian wasiat dari segi bahasa dan istilah. Yang ketiga, menerangkan perbezaan antara wasiat, pusaka dan hibah. Yang keempat, menjelaskan istinbat hukum wasiat berdasarkan lafaz afa-atasaddaqu. Yang kelima, menghuraikan kadar wasiat berdasarkan lafaz as-sulusu kabirun. Kemudian yang keenam, dapat nilai kepentingan laksana wasiat. Dan yang ketujuh, mencadangkan jenis pemberian harta selain daripada wasiat. Okey, kita tengok hadis hukum. Bila kita tengok di bidang hadis hukum ni, jadi hadis ni lah, bila turunnya hadis ni, dia mengeluarkan hukum wasiat. Okey, kita tengok perkataan pertama yang kamu kena garis. Afa-atasaddaqu, yang pertama. Kemudian yang kedua, bisulusai. Kemudian yang ketiga, fasyatru. Kemudian yang keempat, as-sulus. Okey. Okey, kita tengok maksud hadis keseluruhannya. Okey, maksud hadis keseluruhannya. Daripada Amir bin Sa'ad Abi Waqqas, daripada bapanya berkata, aku telah sakit teruk. Okey. Siapa yang sakit teruk? Sa'din bin Abi Waqqas ni. Okey. Di Mekah. Kemudian aku sembuh daripada sakit yang boleh membawa maut. Maka Rasulullah sentiasa melawatku. Kemudian aku bertanya kepada baginda, wahai Rasulullah SAW, aku mempunyai harta yang banyak dan tidak ada yang aku mewariskan melainkan seorang anak perempuanku. Adakah boleh aku menyedekahkan 2/3 daripada hartaku? Jawab baginda SAW, tidak boleh. Bagaimana jika separuh 1/2? Jawab baginda SAW, tidak boleh. Aku berkata, jika 1/3, jawab baginda SAW, 1/3 itu sudah banyak dan sesungguhnya lebih baik kamu meninggalkan kepada anakmu kekayaan daripada meninggalkan mereka dalam kemiskinan. Iaitu meminta-minta daripada orang lain, sesungguhnya harta yang dibelanjakan olehmu akan diberi pahala walaupun sesuap makanan kepada isterimu. Okey, kita tengok maksud dia. Maksud yang tadi kita gariskan, afa-atasaddaqu. Bolehkah? Maksud dia apa? Afa-atasaddaqu ni, maksud dia, bolehkah, okey, afa-atasaddaqu ni, bolehkah aku menyedekahkan? Bisulusai, 2/3. Okey, 2/3. Kemudian, fasyatru, maksud syatru, dia tanya lagi. Rasulullah kata la kan? La tu tidak. 1/2. Asyatru ni setengah. Qala la, Rasulullah tak bagi lagi. Kemudian dia tanya as-sulus. As-sulus ni apa? 1/3. Betul Rasulullah jawab apa? As-sulus kabirun. 1/3 pun dah banyak. Okey. 4 poin tu kamu kena ingat lafaz dan hafal. Okey, kita tengok tuntutan hukum berdasarkan hadis. Okey, yang ni dia cerita balik lah. Kan dia cerita balik. Yang ni kamu boleh baca dan buat secara ringkas. Okey. Kemudian, pengertian wasiat daripada segi bahasa berpesan dari segi istilah, pesanan yang dibuat oleh seorang kepada seseorang yang lain, satu markah, supaya mereka melakukan kebaikan terhadap harta yang dimilikinya selepas pemberi wasiat meninggal dunia. Okey, kita tengok rukun dan syarat wasiat. Ingat, rukun dia pendek-pendek ni. Okey, rukun wasiat. Syarat ni penerangan kepada rukun. Okey, kita tengok rukun. Dia ada berapa rukun? Dia ada 4 rukun. Yang pertama, mesti ada musi, iaitu pewasiat. Mesti ada penerima wasiat, musalah. Kemudian yang ketiga, mesti ada harta. Nak bagi apa? Harta yang diwasiatkan, al-musibi. Kemudian yang keempat, sirah, iaitu ijab qabul. Ijab qabul ni, serahkan harta, saya terima harta, saya terima wasiat. Okey, kita tengok syarat pula. Syarat kepada al-musi, iaitu pewasiat. Mesti pewasiat adalah pemilik harta secara pemilikan sempurna. Maksudnya, tu memang harta dia. Kita tak boleh wasiat, okey, saya wasiat harta mak saya. Tak boleh. Mesti harta dia. Nama dia. Okey, kemudian yang kedua, baligh, berakal, pilihan sendiri, tidak dipaksa, tidak berada dalam keadaan nazak, iaitu dalam keadaan dia nak mati dah. Kan? Okey, maksudnya dia bila kewarasan akal tu dia kurang sikit bila dia dah dalam keadaan nazak.
Cerdik, mempunyai kelayakan untuk mengurus harta, iaitu ahli atau tasarruf. Cerdik lah, dia tak boleh dalam keadaan dia bodoh, di keadaan dia gila. Okey, di keadaan dia kurang waras, tak boleh. Mesti dia memenuhi syarat ni untuk melayakkan dia sebagai pewasiat. Okey. Yang kedua, penerima wasiat. Mesti diketahui dengan jelas. Contohnya dia kata, saya wasiatkan. Okey, aku wasiatkan kepada abang aku harta sekian-sekian. Aku wasiatkan anak aku, aku wasiatkan kepada Ahmad berapa-berapa. Kan? Okey, tak boleh dia kata, tu saya wasiat kepada orang tu, duduk kat sana. Tak jelas siapa yang penerima wasiat. Yang kedua, mempunyai kelayakan untuk memiliki dan mengurus harta. Okey, dan yang ketiga, bukan seorang pembunuh kepada pemberi wasiat. Maksudnya, kalau dia bunuh, contohnya pemberi wasiat tu dia tak layak dapat harta wasiat. Okey. Yang keempat, bukan orang kafir. Okey, orang kafir dia tak boleh wasiat, dia tak boleh ada perkaitan. Bila kita tak boleh mewasiatkan, dia tak boleh terima harta pusaka sebab dia kafir. Okey. Kalau contohnya pok kafir, dia nak bagi kat anak dia, bagi masa hidup. Contohnya dia macam hadiah lah. Kalau melibatkan harta pusaka dengan wasiat ni, dia tak boleh. Kita tak boleh. Dia tak ada lah. Dia tak boleh terima. Maksudnya macam tu. Kemudian bukan ahli waris. Okey. Yang ni kamu kena tengok betul-betul. Dia kata penerima wasiat bukan ahli waris. Ahli waris ni siapa? Tak boleh anak, tak boleh abang, tak boleh ayah yang mewarisi harta. Yang bila ahli waris ni terdapat di dalam terdapat di dalam hukum pusaka, bila dah dia bagi hukum pusaka tu, dia tak boleh terima harta wasiat. Okey. Orang yang terima harta waris ni, bukan ahli waris ni, contohnya bila pak mati, isteri dengan anak dapat hadiah, dapat harta. Itu yang dipanggil ahli waris. Isteri, anak menakan, pak menakan, abang, ayah. Okey, itu semua tak boleh jadi penerima wasiat. Okey, Ustazah, tadi kita belajar tadi Sa'ad bin Abi Waqqas tu, dia terima, dia bagi wasiat kepada anak dia kat Nabi 1/3. Okey, kat sini Ustazah nak terang kat kamu dengar betul-betul. Okey, sebelum diturunkan, okey, kita reverse balik. Okey, Sa'ad bin Abi Waqqas ni, okey, tengok ni nah. Sa'ad bin Abi Waqqas ni dia tanya Nabi untuk wasiat 1/3 daripada harta, tapi Rasulullah bagi kan. Okey, masa hadis ni turun, masih belum ada hukum miras, iaitu hukum harta pusaka. Okey, maksudnya kat sini, bila zaman dulu, wasiat ni boleh diberi kepada anak, pak, mak. Okey, sebab apa? Sebab tak ada hukum pusaka. Kemudian, bila dah boleh bagi kepada mak, kepada anak, masa tak ada lagi hukum pusaka. Bila hukum pusaka turun, okey, contoh, isteri dapat 1/8, anak dapat 1/2. Okey, bila turun, adanya hukum miras, adanya hukum harta pusaka, kan? Terbatal wasiat kepada ahli waris. Maksudnya wasiat ni bagi kepada siapa? Bagi kepada anak angkat, bagi kepada anak susuan, bagi kepada orang yang tak terima harta pusaka. Faham tak? Okey, jelas yang tu. Jadi law ni hukum wasiat tidak boleh diberi kepada ahli waris atau ahli yang menerima harta pusaka. Kalau kita kata ahli keluarga, tak juga. Kan? Sebab ada ahli keluarga yang tak terima harta pusaka. Contohnya anak susuan, anak angkat. Okey? Jelas tak? Okey. Kemudian yang ketiga, harta yang diwasiatkan. Harta yang boleh dijadikan harta pusaka seperti rumah tanah. Harta yang bernilai pada syarak, contohnya emas. Harta kepunyaan pemberi wasiat, tak boleh harta orang lain. Harta yang bersih daripada unsur haram, tak boleh bagi harta haram. Dan harta itu tidak melebihi 1/3 harta pemberi wasiat. As-sulus kasirun. As-sulus kabirun. Okey, sebab yang lain tu dia akan turun kepada harta pusaka. Okey, sirah ijab qabul. Boleh menggunakan lafaz sorah atau kinayah. Sorah ni secara jelas. Contohnya siapa?
aku wasiatkan kepada ahli 1/3 daripada harta aku. Okey, atau kinayah dia kata ni, aku nak wasiat harta aku ke ahli lah. Okey, jadi tahulah 1/3 kinayah tu secara kita kata kurang jelas. Okey, yang kedua qabul, mesti diterima jika penerima wasiat individu. Jika institusi tidak disyaratkan qabul, terima. Okey, saya terima wasiat tu. Okey, kalau institusi itu dia wasiat kepada anak yatim contohnya, nak terima macam mana kan? Okey, yang ketiga qabul tidak disunatkan masa tertentu. Maksudnya dia nak terima bila boleh. Dia kata lagi dia nak balik fikir dululah. Selalunya orang nak bagi duit ni, nak bagi harta ni orang tak fikir, orang terima je kan. Yang keempat, qabul tidak disyaratkan dengan segera walaupun pewasiat telah meninggal dunia. Okey. Seterusnya, perbezaan antara wasiat, pusaka dan hibah. Okey, yang ni kita kena tengok. Ini saya nak terang betul-betul. Okey, kita tengok ada lagi tak? Okey. Okey. Kita tengok seterusnya, perbezaan antara wasiat, pusaka dan hibah. Pengertian, tengok wasiat. Pesanan yang dibuat oleh seorang kepada seseorang yang lain supaya melakukan kebaikan terhadap harta yang dimilikinya selepas pemberi wasiat meninggal dunia. Okey, ingat wasiat ni selepas mati baru dapat harta. Okey. Pusaka pula harta yang ditinggalkan oleh si mati kepada waris yang berhak menerima. Tu dia kata waris yang berhak menerima. Sama. Wasiat dengan pusaka ni dua-dua akan dapat bila mati. Bila orang yang bagi harta tu mati. Hibah pula akad pemberian milik secara sukarela yang berkaitan hartanya kepada orang lain semasa hidup. Ni tengok semasa hidup. Okey, waktu kuat kuasa meninggal dunia wasiat. Pusaka setelah meninggal dunia, hibah serta merta. Contoh dia tukar nama, dia hadiah kepada anak dia. Hibah boleh enggak kat siapa-siapa boleh, ahli keluarga boleh, anak boleh, anak angkat boleh, ikut suka lah. Harta dia, dia hidup, dia nak bagi kat siapa suka hati dia. Okey, kadar tidak boleh lebih daripada 1/3 daripada wasiat. Pusaka mengikut kadar yang telah ditentukan oleh syarak. Okey, hibah tidak ditentukan kadarnya. Ni bagi masa hidup dapat berapa pun, nak bagi berapa pun ikut suka hati. Penerima bukan ahli waris wasiat, waris dengan syarat persetujuan semua waris. Pusaka pula ahli waris sahaja. Hibah ahli waris bukan ahli waris. Okey, hibah ni macam kita bagi hadiah ikut suka lah. Okey, kemudian kaedah istinbat hukum. Okey, yang ni kamu kena tanda betul-betul. Lafaz yang pertama menggunakan lafaz afa atau sadaqah. Okey, yang kedua bermaksud adakah boleh aku menyedekahkan? Yang kedua. Yang ketiga, jawapan Rasulullah as-sulusu kasirun. Okey. Membuktikan amalan wasiat adalah perkara digalakkan. Itu poin yang ketiga. Ni poin yang keempat. Membuktikan amalan wasiat adalah perkara yang digalakkan. Poin yang kelima, perkara yang digalakkan oleh perkara yang digalakkan adalah sunat. Yang kelima. Dan yang keenam, hukum gantikan. Hukum berwasiat adalah sunat tetapi tidak boleh melebihi 1/3 daripada harta. Okey, jelas dah? Kita tengok penentuan kadar wasiat berdasarkan lafaz as-sulus. Jawapan Rasulullah as-sulus kabirun berdasarkan soalan Sa'ad bin Abi Waqqas menunjukkan kadar wasiat 1/3 sudah banyak. Ini menunjukkan kadar wasiat tidak boleh melebihi 1/3. Walau bagaimanapun, wasiat yang dilakukan kepada orang lain boleh melebihi 1/3 dengan syarat. Okey, kalau nak lebih juga 1/3, boleh tak? Boleh, tapi dengan ada syarat. Mesti dapat izin ahli waris. Okey, hendaklah dipersetujui setelah orang berwasiat meninggal dunia. Hal ini kerana sebelum dia meninggal, ahli waris tidak berhak terhadap harta yang diwarisinya. Okey, bila dia mati, contoh dia nak bagi harta lebih 1/3, kena setuju ahli waris. Kalau ahli waris tak setuju, dia boleh fight. Okey, yang kedua, orang yang memberi keizinan itu mempunyai ahliyat tasarruf untuk membuat demikian. Maksudnya dia dikategori ahli waris lah. Dia layak untuk bersetuju. Yang ketiga, harta yang diwasiatkan itu boleh dimiliki setelah pemberi wasiat meninggal dunia. Okey, contohnya ada rumah, ada geran, ada tanah kan. Yang keempat, orang yang menerima wasiat bukanlah orang yang membunuh pemberi wasiat. Yang kelima, hendaklah dipastikan bahawa orang yang menerima wasiat itu bukan ahli waris. Ahli waris tidak boleh menerima harta melalui wasiat kerana mereka mendapat bahagian tertentu daripada harta pusaka. Okey, ni jelas tak? Okey, nak bagi 1/3 boleh tapi dengan syarat. 5 syarat ni. Okey, kita tengok kepentingan kamu boleh baca sendiri. Jenis pemberian harta selain daripada wasiat untuk pembangunan. Yang pertama, okey, apa yang kita boleh bagi pembangunan Islam. Maksudnya pemberian harta ni yang pertama dari segi sedekah, yang kedua zakat dan yang ketiga wakaf.
Okey, kita tengok sedekah. Sedekah ni apa? Kita bagi sesuatu yang berguna dan bermanfaat kepada orang lain yang sangat memerlukan bantuan. Contohnya fakir miskin. Zakat kadar yang ditentukan daripada beberapa jenis harta yang wajib dikeluarkan kepada golongan manusia